Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhin Haji daripada U-Science, Pusat Perkembangan STEM Universiti Malaysia Sabah. Untuk hari ini kita akan buka udara melalui YouTube untuk membincangkan program kita iaitu STEM for All Peringkat Negeri Sabah dengan tema STEM Lab Selamat dan Sihat. Jika kita lihat apakah tujuan program ini diadakan, sebenarnya tujuan program ini diadakan adalah untuk melihat dan menilai serta membantu khususnya di sekolah bagaimana memastikan sekolah khususnya di makmal, bengkel dan sebagainya dalam keadaan selamat dan sihat, khususnya kepada pelajar dan juga pekerja kaki tangan makmal serta sesiapa yang datang di sana. Untuk itu, selain pada itu, agensi yang menjayakan program ini terlibat adalah 3 agensi yang besar, iaitu Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPN yang terdiri pada 24 PPD, 24 PPD iaitu Pejabat Pendidikan Daerah, serta Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan ataupun lebih dikenali sebagai JKKP ataupun DOSH, serta Universiti Malaysia Sabah melalui U-Science. Untuk itu, bagi menerangkan lebih lanjut berhubung dengan STEM selamat dan sihat serta keselamatan, kesihatan dan pekerjaan, kita menjemput tetamu khas yang teristimewa iaitu Tuan Haji Zulkifli Yahya, Pengarah JKKP Negeri Sabah. Selamat datang, Tuan. Selamat datang. Ya. Terima kasih. Jadi Tuan, inilah sebenarnya kita punya program adalah STEM Selamat dan Sihat yang ke udara melalui YouTube dan ditotoni oleh seluruh warga pendidik, khususnya guru-guru, kaki tangan makmal, juga warga-warga di Jabatan Pendidikan Negeri yang diikuti oleh 24 PPD. Untuk itu Tuan, sebagai mukadimahnya, boleh Tuan kongsikan ataupun terangkan kepada kita apakah komitmen pengurusan dalam khususnya komitmen negara tentang keselamatan kesihatan pekerjaan. Terima kasih Cik Muhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama-sama dalam program melalui YouTube kepada semua warga pendidikan negeri Sabah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada U-Science Universiti Malaysia Sabah sebagai penganjur program STEM for All Sabah 2020 dan juga program STEM Lab Selamat dan Sihat ini, dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Sabah PPD atas kerjasama dalam penganjuran program ini. JKKP sudah semestinya lah mengalu-alukan program sebegini untuk memastikan pekerja kita di negeri Sabah ini sentiasa dalam keadaan selamat dan sihat. Sebagai menjawab soalan tuan tadi, komitmen negara tentang berhubung dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini, yang pertamanya kita ada perundangan khusus untuk menjaga keselamatan dan kesihatan pekerjaan, apa yang kita namakan sebagai Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, yang merangkumi semua tempat kerja. Jadi maksudnya kalau kita sebagai pekerja, kita dilindungi oleh akta ini untuk memastikan kita bekerja selamat dan sihat. Ada 2 sahaja sektor pekerjaan yang tidak dilindungi oleh akta ini, iaitu satu angkatan tentera dan kedua orang yang bekerja di atas kapal dagang. Jadi 2 jenis pekerjaan saja. Jadi kita sebagai yang bekerja di sekolah, di makmal atau di mana-mana saja tempat bekerja, asalkan kita bekerja, kita dilindungi oleh akta ini untuk memastikan kita selamat dan sihat. Jadi falsafah dia, akta ini adalah kewajipan untuk pastikan keselamatan kesihatan orang yang bekerja ini adalah terletak kepada orang yang mewujudkan risiko tersebut dan juga orang yang bekerja dengan risiko tersebut. Maksudnya kalau secara mudahnya, kalau selama ini kita tidak ada kilang di kawasan itu, tiba-tiba datang orang buat kilang, dialah yang mewujudkan risiko tersebut sebab dalam kilang ni ada banyak bahaya. Jadi dia bertanggungjawab,
Dan bukan dia saja, tetapi orang yang bekerja juga, yang bekerja dalam kilang tersebut ada tanggungjawab masing-masing. Jadi ada dua pihak yang bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja masing-masing. Jadi kita harapkan dua-dua pihak ni lah bekerjasama untuk memastikan tempat itu selamat dan sihat. Bekerjasama membuat prosedur kerja selamat dia, bekerjasama memastikan jentera-jentera yang berada di situ selamat. Kalau di makmal, bekerjasama untuk pastikan bahan kimia yang ada dalam tu dikawal. Jadi dua pihak ni yang sepatutnya bekerjasama. Itulah falsafah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 tersebut. Yang kedua juga, Tuan Muhin, pada 15 bulan 1 tahun 2019 lalu, apa yang kita panggil Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara telah ditandatangani oleh Perdana Menteri. Jadi itu bermakna pengurusan tertinggi negara pun komit ataupun beriltizam untuk memastikan semua pekerja dalam negara kita selamat dan sihat. Itu tentang Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara. Kemudian untuk kita pegawai kerajaan ni, kita saya percaya di sekolah, di makmal, kita sama-sama bekerja perkhidmatan awam. Satu keliling oleh Ketua Setiausaha Negara telah dikeluarkan pada 1 Oktober tahun 2019. Dah hampir setahun lah. Hampir setahun lah. Pekeliling Am Bilangan 3 2019 yang khusus untuk memastikan pihak kerajaan juga mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini. Sebab sebagaimana yang kita sebut tadi, yang saya sebut tadi pada awal tadi, hanya dua sektor saja tidak dilindungi, iaitu tentera dan orang yang bekerja atas kapal dagang. Selain daripada itu, termasuk kita pekerja perkhidmatan awam pun dilindungi oleh akta tersebut. Oleh kerana itu, Ketua Setiausaha Negara telah mengeluarkan Pekeliling Am Bilangan 3 2019 itu untuk mendukung juga Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara yang telah ditandatangani oleh Perdana Menteri tadi. Jadi secara umumnya negara adalah komitmen negara itu begitu tinggi untuk memastikan keselamatan kesihatan pekerja di negara kita ini terjamin dan seterusnya meningkatkan dengan adanya pekerja yang selamat dan sihat akan meningkatkan produktiviti negara seterusnya. Kalau ini bermaksud bermakna bahawa Akta Keselamatan Kesihatan dan Pekerjaan terpakai agensi kerajaan di seluruh agensi kerajaan, termasuk juga Jabatan Pendidikan Negeri, Universiti Malaysia Sabah sendiri, dan juga sudah pastinya kepada Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan sendiri sebagai penguatkuasa di sini. Untuk itu, Tuan Haji, saya ingin bertanya pula berhubung bagaimana pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan di sekolah, khususnya di makmal. Bagaimana Tuan Haji melihat isu-isu ataupun perkara-perkara berhubung dengan keselamatan kesihatan pekerjaan, khususnya di sekolah dan khususnya terutama khusus di makmal. So, kalau menyebut makmal itu, Tuan Haji, kita ada bengkel, kita ada mungkin juga dapur bagi khusus sains rumah tangga jika masih ada, ataupun kebun-kebun, tukang kebun dan sebagainya. Mohon perincian daripada Tuan Haji. Terima kasih Cik Muhin. Sebenarnya apa yang Cik Muhin tanya tadi, kalau kita lihat kepada pekeliling daripada Ketua Setiausaha Negara tahun 2019 itu telah diperincikan secara umum lah di dalam pekeliling tersebut apa sepatutnya yang dibuat oleh jabatan-jabatan kerajaan untuk memastikan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ini dipatuhi. Jadi mungkin saya ulas beberapa perkara. Saya rujuk kepada, tuan-tuan boleh rujuk kepada pekeliling tersebut. Saya mak dalam Google. Yang pertamanya tentang Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Dasar ni adalah satu komitmen bertulis daripada majikan untuk pastikan pekerjanya selamat dan sihat bekerja. Satu dasar bertulis. Itu perkara pertama. Sebab keselamatan kesihatan pekerjaan ni kita anggap bermula daripada majikan lah. Kalau majikan tu ada komitmen yang tinggi, insya-Allah pekerja di bawah pun selamat dan sihat. Jadi yang pertamanya satu dasar bertulis daripada majikan. Kalau kita di sekolah ketua jabatan lah, mungkin pengetua, ataupun kalau di peringkat PPD mungkin
Kawal Pendidikan Daerah kan keluarkan satu dasar keselamatan kesihatan pekerjaan. Yang perkara kedua adalah Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan. Di dalam perundangan, apabila satu tempat kerja mempunyai lebih 40 orang pekerja, 40 jemaah. 40 orang, perlu diwujudkan satu Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan yang khusus untuk membincangkan tentang keselamatan dan kesihatan saja. Jangan pula dicampur aduk dengan keuangan lah, dengan aset, dengan store, kan? Dan jadi nanti kalau kita campurkan dengan yang lain-lain tu, kita takut keselamatan dan kesihatan akan terpinggir, kan? Akan kita terlepas pandang. Jadi satu Jawatankuasa khusus untuk keselamatan dan kesihatan saja, yang dianggotai oleh sekurang-kurangnya seorang pengurusi yang terbaiknya adalah ketua jabatan yang boleh membuat keputusan. Ketua jabatan. Kalau di sekolah mungkin pengetua atau Betul guru lah. besar lah. Menunjukkan itu pun menunjukkan komitmen dia, komitmen pengurusan tertinggi terhadap keselamatan dan kesihatan pekerja mereka. Jadi pengurusi, kemudian ada seorang setiausaha, kemudian sekurang-kurangnya 2 orang wakil pekerja dan 2 orang wakil majikan. Kalau di sekolah mungkin tak cukup 2 tu, sebab seelok-eloknya setiap pekerjaan tu ada wakil dia. Contohnya pekerja makmal mungkin seorang wakil, tukang kebun mungkin seorang wakil, pengawal mungkin seorang wakil, cikgu seorang wakil, mungkin cikgu sukan satu wakil, kan? Sebab setiap aktiviti diorang tu mempunyai risiko atau hazard yang berlainan. Jadi seelok-eloknya ada semua aktiviti itu diwakili di dalam Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan tersebut. Dan kalau ikut perundangannya, antara fungsi Jawatankuasa ini adalah untuk membangunkan prosedur kerja selamat. Maksud dia Jawatankuasa itulah, bukan seorang punya tugas ni. Satu Jawatankuasa, kawan show. Jadi satu Jawatankuasa itulah mungkin melihat dalam premis kita ni, dalam sekolah kita ni, mana aktiviti yang paling berisiko, dan kita sama-sama wujudkan prosedur kerja selamat dia, apa PPE yang patut dipakai, apa latihan yang perlu dibagi kepada pekerja tersebut, dan sebagainya dibincangkan oleh Jawatankuasa tersebut. Dan juga membuat pemeriksaan tempat kerja. Jadi seelok-eloknya dalam perundangan juga setiap 3 bulan sekali kena bermesyuarat. Ada dalam undang-undang, bukan agak-agak setahun sekali lah kita mesyuarat, tidak. Dalam undang-undang ada 3 bulan sekali kita perlu bermesyuarat, dan seelok-eloknya sebelum mesyuarat tersebut kita sama-sama Jawatankuasa dalam tu membuat pemeriksaan tempat kerja. Mungkin ada checklist lah, kita tengok kat mana yang perlu dibaiki. Nanti dalam mesyuarat kita bincang sama-sama bagaimana untuk menyelesaikan hazard-hazard yang kita jumpa masa pemeriksaan tadi. Kemudian juga Jawatankuasa ni jugalah kalau berlaku kemalangan sama-sama membuat siasatan kemalangan. Jadi itu tanggungjawab ketua jabatan juga tu untuk memastikan latihan dibagi tentang siasatan kemalangan. Nanti kalau tidak dibagi latihan, kita pun tak tahu macam mana nak siasat kemalangan, kan? Jadi tanggungjawab Jawatankuasa ni juga adalah untuk menyiasat kemalangan yang berlaku di tempat kerja masing-masing. Kemudian juga antara tanggungjawab lagi bagaimana kita mengurus KKP di sekolah ni adalah untuk mewujudkan prosedur kerja. Tadi saya dah sebut tadi tanggungjawab Jawatankuasa tersebut, dan sepatutnya kita ada prosedur kerja masing-masing setiap aktiviti itu, terutama aktiviti yang berisiko tinggi. Kemudian majikan juga bertanggungjawab memberi maklumat, arahan, latihan berhubung keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada semua pekerja yang berada di bawahnya dan merekodkan. Kemudian yang seterusnya di dalam surat keliling tersebut adalah pengurusan bahan kimia. Ada satu khusus tentang pengurusan bahan kimia di dalam surat keliling Ketua Negara tersebut, di mana sebenarnya kita ada undang-undang khusus untuk mengurus bahan kimia ni. Jadi antara perkara penting dalam pengurusan bahan kimia, yang pertama kita kena ada satu daftar bahan kimia. Kita kena tahu dalam sekolah kita ni, dalam makmal ni, apa bahan kimia yang ada, berapa banyak kuantiti dia, kan? Dari mana kita dapat, supplier mana yang kita dapat, berapa banyak kita guna setahun. Jadi itu yang pertama, baru kita boleh maksud dia kita boleh uruskan satu-satu. Bila kita kenal setiap bahan kimia, kita tahu senarai dia, barulah kita boleh uruskan. Nanti kita pun tak tahu bahan kimia apa yang ada dalam makmal kita, kat mana kita dapat, apa bahaya dia,
jadi sukar untuk kita uruskan. Yang kedua adalah penaksiran risiko bahan kimia. Penafsiran risiko bahan Itu kimia penting sebenarnya, sebab bahan kimia ni kalau kita orang yang biasa ni, kita tak tahu apa bahaya dia, betul ke cara kerja kita yang kita buat hari-hari itu, kita perlukan satu penaksiran. Jadi penaksir bahan penaksiran risiko ni akan mengeluarkan satu laporan yang boleh kita jadikan panduan bagaimana kita nak mengurus bahan kimia yang ada pada kita tersebut. Itu tentang ataupun kita panggil CHRA lah, Chemical Health Risk Assessment, ataupun penaksiran risiko bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Dan setiap bahan kimia juga perlu ada safety data sheet nama dia, ataupun helaian data keselamatan. Sebab setiap bahan kimia tu ada macam suap beranak dia lah. Suap beranak dia lah kan. Dalam tu lah kita tahu kalau apa PPE patut pakai, glove dia cotton glove ke ataupun rubber glove ke. Jadi dalam tu tahu, sebab yang membuat safety data sheet ataupun helaian data keselamatan adalah pembuat bahan kimia itu sendiri. Telah diuji dan itulah kalau glove itulah yang dia orang cadangkan dan itulah yang patut kita ikut. Dan juga dalam helaian data keselamatan ni first aid dia apa yang perlu dibuat kan, bagaimana untuk melupuskan. Jadi ada banyak perkara lah dalam safety data sheet. Jadi kita tak sepatutnya bekerja dengan bahan kimia tanpa merujuk kepada safety data sheet atau helaian data keselamatan. Penting tu. Kemudian juga dalam pengurusan bahan kimia ni, penyimpanan bahan kimia perlu juga kita tengok. Kadang-kadang kita buat makmal tingkat 4 kan. Jadi bila berlaku kecemasan, sukarlah kita nak lari kan. Pergerakan tu. Jadi perkara itu pun perlu dilihat juga. Kita nak menyimpan ni, dan ada juga bahan kimia kalau kita simpan bersama dia akan jadi bahaya. Dia tak boleh duduk dekat-dekat kan. Jadi itu pun tentang penyimpanan bahan kimia. Kemudian juga tentang kawalan pendedahan dan juga tanda amaran. Tanda amaran perlu ada. Signage kena ada di dalam makmal contohnya kan. Jadi supaya kerja makmal pun tahu, anak-anak murid kita pun tahu bila adanya tanda amaran tersebut. Dan yang akhir sekali di dalam perkeliling KSN ini adalah tentang pelaporan kemalangan. Jadi ramai yang mungkin tak melapor kemalangan ni, tak tahu Jadi untuk melaporkan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau berlaku kemalangan atau berlaku kejadian berbahaya ataupun tuan-tuan rasa tidak selamat, tuan-tuan boleh melapor kepada Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan lah. Sebab kita yang menguasakan akta tadi tu, dan tanggungjawab kita lah untuk memastikan tempat kerja tersebut selamat dan sihat. Tetapi peranan tuan-tuan di luar lah yang penting untuk melapor kepada kami, supaya kami boleh lakukan siasatan dan ambil tindakan sama ada kemalangan, telah berlaku kemalangan ataupun aduan. Kalau kita lihat tempat kerja tersebut tak selamat, kita lapor kepada, minta tuan-tuan mohon lapor kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sabah. Untuk Tuan Muin juga, kita di Sabah ni kita ada 3 KP, satu di KK, satu di Kota Kinabalu, satu di Tawau dan satu di Sandakan. Gunakanlah saluran, nanti mungkin kita masukkan saluran-saluran melapor kerja KKP sama ada melalui talian telefon, melalui Facebook. Kan sekarang kita dah ada banyak saluran laman sosial, WhatsApp pun mungkin boleh. Janji kita lapor. Janji lapor untuk kita lakukan siasatan, dan atau tujuan siasatan adalah untuk mengelakkan kejadian bersama berulang di tempat lain. Kalau kita dah ambil tindakan pencegahan, harap tidak berlaku di tempat lain. Jadi itulah Tuan Muin beberapa perkara secara umum yang saya boleh ulas tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah ni. Terima kasih Tuan Haji, bagus ulasan itu tadi. Jadi sini Tuan dan Puan, kita lihat apa yang Tuan Haji ulasan tadi berhubung bagaimana mengurus keselamatan dan kesihatan pekerjaan di makmal, khususnya di sekolah, khususnya di makmal, iaitu perlu ada safety committee. Jawatan Kuasa Keselamatan Kesihatan Pekerjaan perlu ada yang bersidang dan membincangkan agenda khusus mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jadi komiti perlu diwujudkan
Yang kedua juga menerangkan bagaimana mengendalikan bahan kimia, bagaimana pengurusan bahan kimia. Dia Tuan Haji sebutkan tadi ada dipanggil program CHRA, Chemical Risk Health Risk Assessor tu. Itu adalah program yang mentaksirkan bahan kimia, istilah mentaksirkan bagaimana tahap resiko, bagaimana mengendalikan, sekiranya berlaku tumpahan, bagaimana pelupusan, dan data-data juga terkandung dalam data sheet bahan kimia tersebut. Betul Tuan Encik? Ya, betul. Itu yang saya dapat tangkaplah daripada Tuan Encik Kapten. Tapi sebenarnya banyak yang Tuan Haji jelaskan tadi, cuma itu yang saya ulaskan untuk buat masa ini. Seterusnya Tuan Haji, kita mohon untuk perkongsian apakah contoh-contoh kemalangan yang biasanya berlaku di sekolah ataupun di makmal. Mohon kalau boleh dikongsikan. Okey, terima kasih. Saya rasa kalau saya tak kongsi pun kita dah ada sebab laporan daripada akhbar kita boleh tengok kan. Banyak sebenarnya berlaku kemalangan di sekolah ni. Dan yang sama ada terkena kepada murid, kepada guru atau kaki tangan yang lain di sekolah. Antaranya adalah aktiviti co-curricular. Co-curricular pun ada bahaya-bahayanya. Kalau dulu beberapa tahun lepas kita tengok ada satu kejadian tentang perahu naga yang terbalik. Saya ingat ada beberapa orang pelajar yang lemas sebab dia nak masuk pertandingan lumba perahu. Tetapi bila buat latihan, perahu tersebut terbalik dan malangnya jaket keselamatan tidak dipakai dan sebagainya menyebabkan lemas. Begitu juga ada juga kegiatan co-curriculum yang membawa yang pas terbalik, bawa ramai murid. Itu pun kita anggap isu keselamatan dan kesihatan sebab kita kena lihat dulu, kena taksir dulu basnya macam mana yang boleh, siapa pemandu dia kan, untuk memastikan anak murid kita selamat. Begitu juga tentang kalau kawat di tengah padang, ada juga kes yang kadet kena panah petir sebab mungkin lagi nak hujan kan. Itu ada juga kes. Dan kalau dalam aktiviti sukan juga kita selalu terdengar murid terhempak tiang gol. Itu ada beberapa kematian lah disebabkan tiang gol ni. Jadi kita kena nilai sikit lah tiang gol kita tu selamat ke tak selamat kan. Kemudian di sekolah juga ada kes buli, contohnya kes gaduh. Itu pun keselamatan dan kesihatan juga kan. Kemudian keracunan makanan. Keracunan makanan pun selalu juga berlaku. Sampai satu sekolah kena hantar hospital kan. Hospital pun pening kepala lah nak menguruskan murid sekali ramai-ramai. Kemudian isu-isu baru-baru ni, tahun ni saya rasa ada yang cikgu jatuh daripada tempat tinggi di sekolah masa nak menyediakan tangki tempat basuh tangan sinki untuk COVID kan. Betul. Jadi itu pun kita anggap isu keselamatan dan kesihatan di sekolah juga. Dan tahun lepas atau 2 tahun lepas kita lihat ada kemalangan maut melibatkan jentera mesin rumput. Kan ada satu sekolah tu pekerja yang mesin rumput tu, tapi jentera dia mungkin belting dia tidak ditutup dan sebagainya, jadi terkena pada murid. Kalau kita mengambil langkah awal, kita boleh elakkan. Contohnya masa aktiviti mesin rumput, janganlah ada aktiviti lain berdekatan kan. Itu salah satu contoh pencegahan. Kemudian kalau di dalam makmal, Tuan Muhyin, beberapa kejadian contohnya termometer pecah. Itu saya rasa berulang kali. Banyak juga lah, sampai kita kena panggil bomba, hazmat sebagainya. Betul, sebab dalam tu mercury tu mercury dalam tu. Dan ada juga bahan kimia bocor, terjadi letupan bahan kimia. Itu semua di makmal. Jadi sebenarnya banyak kejadian kemalangan di sekolah, termasuklah di makmal, yang kita sama-sama boleh cegah. Boleh cegah. Setiap kemalangan tu kita anggap boleh cegah. Bukanlah kita nak melawan takdir kan, tetapi kita usaha sedaya upaya kita untuk mencegah kemalangan dari berlaku. Jadi mungkin itu sedikit kongsian tentang kemalangan yang pernah berlaku di sekolah. Nampaknya di sini pencegahan tu adalah lebih baik untuk kita terapkan, khususnya daripada menghindari resiko, hazard dan sebagainya. Jadi amat sesuai lah kita punya
STEM for all, STEM selamat dan sihat. Dan nanti untuk makluman Tuan Haji, Ya. sebenarnya kita ada program dipanggil pengurusan resiko operasi yang dijadwalkan pada 29 dan 30 September. Di situ akan menerangkan bagaimana kawalan resiko yang dicadangkan khususnya dalam semasa mengendalikan makmal, sama ada tumpahan bahan kimia dan sebagainya. Jadi pastikan guru-guru, pengurusan, pihak sekolah dan juga kaki tangan makmal hadir secara webinar pada 29 September 2020 dan 30 September 2020 disampaikan oleh saya sendiri, Muhyin Haji. Untuk itu Tuan Haji, kita ingin bertanya pula berhubung dengan isu-isu keselamatan, kesihatan pekerjaan di makmal, Khusus kepada khusus kepada makmal yang Tuan Haji lihat yang boleh kita kongsi bersama di sini. Okey, terima kasih Cik Muhyin. Mungkin nanti masa program pengurusan risiko bimbingan harap yang Tuan tunjukkan tadi mungkin akan terangkumlah beberapa isu KKP di makmal kan. Sebab masa tu kita akan kena pasti apa hazard dia dan kita ambil langkah kawalan. Tetapi secara umumnya mungkin saya kongsikan beberapa bahaya di makmal yang mungkin secara umum lah. Antaranya adalah bahaya bahan kimia sendirilah. Banyak makmal kita mempunyai bahan kimia dan bahan kimia ni macam yang saya sebut tadi perlu diurus dengan baik untuk memastikan kita tidak tercedera atau kesihatan kita terganggu oleh bahan kimia tersebut. Sebab ada bahan kimia tersebut ada yang harmful, korosif, ada yang karsinogen yang boleh menyebabkan kanser juga. Mungkin ada di makmal kita. Selagi kita tak kena pasti, kita tak tahu apa bahaya bahan kimia tersebut. Kemudian juga dari segi kalau bahan kimia, tapi mungkin tidak adalah bahan kimia di sekolah yang ada biological, yang ada virus apa semua tak ada. Tak ada setakat ni. Saya rasanya kita punya CPN amal yang dilaksanakan adalah yang pengenalpastian organisma sahaja. Okey. Jadi tak ada lah COVID-19. Tak ada, insya-Allah tak ada. Itu salah satulah contoh. Kemudian fizikal lah. Fizikal sendiri, bahaya fizikal dalam kimia tu mungkin pengudaraan dia, pencahayaan dia kan. Kemudian mungkin lantai yang licin dan sebagainya, itu kita anggap bahaya juga. Kemudian electrical hazard, bahaya elektrik. Banyak juga kalau di Sabah ni ada beberapa kejadian kita panggil electrocuted yang mati disebabkan terkena renjatan elektrik. Jadi itu pun kita kena berhati-hati. Kita risau juga Tuan Haji, khususnya kepada pelajar-pelajar asrama. Ya, pelajar asrama pun sama, janganlah suka-suka hati sebab benda elektrik pun kita tak nampak kan. Hazard yang tak terlihat. Hazard yang tak terlihat. Jadi eloklah kita bagi orang yang kompeten bila kita berhubung dengan elektrik ni. Kemudian bahaya ekonomik lah. Bahaya ekonomik di dalam makmal. Satu perkara penting dalam makmal ni adalah tentang kekemasan makmal itu sendiri. Kita boleh cakap lah, makmal yang kemas adalah makmal yang selamat. Housekeeping itu penting, bukan saja dalam makmal tapi di semua tempat kerja. Dan kita pun lebih seronok bekerja kalau tempat kita kemas kan. Tapi sebenarnya kekemasan itu juga membawa kepada tempat yang selamat dan sihat lah. Jadi jaga kekemasan di makmal masing-masing. Kemudian juga selain, walaupun nanti Tuan akan ajar tentang HIRAC ni, Hazard Integration Assessment Risk Control ni, tetapi kadang-kadang berlaku juga kemalangan. Jadi kita kena ambil persediaan juga, bersedia juga kalau berlaku kemalangan. Itulah yang kita panggil pelan tindakan kecemasan ataupun emergency response plan, ERP. Yang sepatutnya kita kena pasti apa agaknya emergency akan berlaku dan kita buat drill lah. Drill setahun sekali ke, kita buat satu sekolah ke, ataupun makmal kita sahaja ke, untuk kadang-kadang kita dalam prosedur semua ada, tapi bila berlaku kita tak tahu nak buat apa dah. Panik. Ya. Kalau kita ada drill tiap tahun kita buat, kalau berlaku kita dah tahu dah apa peranan masing-masing kan. Kemudian contohnya lagi-lagi alat-alat keselamatan yang perlu ada, fire alarm contohnya kan. Pastikan berfungsi kan Haji? Pastikan berfungsi, kena check lah tu.
Yang eloknya kita di jawatan kuasa tadi yang Ya. 3 bulan tadi, Itu 3 harapan bulan kita. tu ceklah setiap 3 bulan Ya. berfungsi tak fire alarm ni, fire alarm kita ni kan. Kemudian juga kita kena ada first aid kit First aid kit, ya. ataupun first aider di sendiri. Ada first aid kit besar pun tak ada orang yang pandai, tak guna juga. Peti kecemasan. Peti kecemasan. Jadi kena ada orang yang terlatih. Ada orang pelatih tentang first aider ni. Jadi kalau berlaku kecemasan yang kecil-kecil tu, bolehlah dia uruskan sebelum kita hantar ke hospital, klinik dan sebagainya. Bagi bahan kimia yang boleh mendatangkan bahaya kepada mata contohnya, kena adalah kita panggil eye wash station. Eye wash Saya station. rasa tu banyak yang tak ada tu. Kan? Termasuk showernya jika shower dan juga shower, emergency shower dia kan. Jadi kalau kita terkena bahan kimia, ada tempat yang kita boleh tuju untuk basuh muka, basuh mata dan basuh satu badan. Itu yang terbaiklah kalau boleh diadakan. Dan juga saya ingin kongsikan, kalaulah ada sebarang pertanyaan ataupun tempat untuk rujukan tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni, bolehlah lawati laman web JKKP lah, di dosh.gov.my. Di dalam tu ada bahan-bahan rujukan, termasuklah akta yang saya sebutkan tadi tu, termasuk peraturan dia, tata amalan industrinya dan garis panduan. Semua ada dalam tu. Walaupun mungkin tidak menyuruh, tetapi kalau ada isu-isu tempat kerja kita, boleh kita semak situ dulu. Ada tak garis panduan? Sebab garis panduan tu pun diwujudkan oleh industri sendiri. Dalam jawatan kuasa dia tu ada daripada industri. Jadi itu kita anggap yang terbaiklah untuk dirujuk. Sebab yang mewujudkan dia pun pakar-pakar setiap industri tersebut. Jadi ada garis panduan semua di dalam laman web tersebut. Dan juga nak promote sikit lah ni. Kalau kita ada kalau kita nak memberi latihan kepada kaki tangan atau tambah perundangan, bolehlah rujuk kepada JKKP yang terdekat untuk kita hantar pegawai untuk bagi sedikit latihan tentang perundangan, khususnya kepada para majikan, kepada para pekerja. Jadi saya ingat itu tadi beberapa isu KKP di Makmal. Mungkin nanti dalam program webinar 2 nanti akan lebih terperinci. Tetapi saya rasa tak akan ada tinggal lah yang apa yang saya sebut tadi dalam webinar yang seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru khususnya serta safety committee di sekolah, Tuan Haji telah menyatakan Tuan Haji mengalu-alukan sebarang pertanyaan berhubungan perundangan, keselamatan, kesihatan dan pekerjaan boleh berhubung dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan khususnya Negeri Sabah lah, Negeri Sabah. Sekali lagi siaran kita diikuti oleh warga pendidik CPN merangkumi 24 PPD. Jika kita menyebut PPD, satu PPD di Kota Kinabalu contohnya terdiri daripada puluhan sekolah. Jadi bayangkan satu sekolah itu berapa ramai kaki tangan yang terdapat di situ, berapa bilangan pelajar yang terdapat, serta warga-warganya. Ini bermaksud kita diikuti oleh ramai warga-warga CPN khususnya. Untuk itu, oleh kerana kita diikuti oleh ramai CPN, apakah harapan Tuan Haji khususnya dalam memantapkan ataupun memastikan bahawa KKKP ini dilaksanakan ataupun yang terbaik di negeri Sabah khususnya? Terima kasih Cik Mohim. Jadi harapan Jabatan Keselamatan dan Pekerjaan tentulah tanggungjawab kita untuk pastikan pekerja selamat dan sihat. Jadi saya amat mengalu-alukan program yang dibawa oleh U-Science ni, Universiti Malaysia Sabah ni, membantu kita sama-sama mencegah kemalangan ataupun kemalangan di tempat kerja, khususnya untuk para pekerja. Jadi saya harapkan program kita ni, program yang tuan-tuan ikuti ni akan memberi manfaat kepada semua, dan dalam usaha untuk kita memastikan operasi Makmal ni sentiasa dalam keadaan selamat dan sihat. Walaupun mungkin kita anggap Makmal ni cuma pembantu Makmal saja di dalam tu, tapi sebenarnya kita ada beratus-ratus murid yang akan
akan terlibat sama, guru juga akan terlibat sama. Jadi kalau kita sama-sama dapat pastikan mereka semua selamat dan sihat, tentulah satu pencapaian yang besar. Kita tak naklah mendengar adanya kemalangan di makmal khususnya yang melibatkan terutama kanak-kanak kan, anak-anak kita di sekolah. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada USign atas inisiatif tersebut. Semoga di masa-masa akan datang akan ada lagi inisiatif yang sebegini yang boleh kita libatkan, yang memberi manfaat kepada ramai pihak. Macam tuan sebut tadi, PPD ke sekolah di Sabah ni mungkin beribu jumlahnya, dan manfaat tu dapat sama-sama dikecapi oleh semua, terutama untuk memastikan tempat kerja ini selamat dan sihat. Saya rasa itu harapan kami lah, sebab misi jabatan juga adalah untuk memastikan semua pekerja selamat dan sihat di tempat kerja masing-masing. Jadi peranan tu sama-sama kita mainkan. Di pihak mungkin USign telah memainkan peranan untuk mendidik warga-warga pendidikan, dan mungkin kita menyeru banyak lagi pihak untuk tampil, untuk sama-sama menyumbangkan usaha ke arah memastikan tempat kita selamat dan sihat. Itu saja. Dari kami terima kasih Tuan Haji Zulkifli Yahya, pengarah JKKP Negeri Sabah. Kita ucapkan ribuan terima kasih, juga dititipkan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Terima kasih bagi pihak mereka juga kepada UMS terima kasih juga. Jadi untuk itu mohon tuan dan puan mengikuti siaran kita ini yang ke udara pada 25 hari bulan September jam 10 pagi, 25 September jam 2.30 hingga 3.30 petang. Jadi untuk itu kita berjumpa ke udara nanti pada webinar 1. Assalamualaikum dan salam sejahtera.